Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya nak cerita tentang nak mengajar tentang bab 9 iaitu segitiga. Okey, hari ni saya akan ajar tentang rumus sinus dan juga kosinus. Dan juga lagi satu saya akan ajar tentang cara nak kira luas kalau melibatkan segitiga yang tidak sekata. Okey. Yang pertama mula-mula kita tengok rumus sinus dengan kosinus dulu. Baik, rumusnya adalah sin A bahagi dengan A sama dengan sin B bahagi dengan B. Lepas tu dia juga bersamaan dengan sin C bahagi dengan C. Okay, sebab tak muat saya buat dua je lah. Okey, dia juga boleh ditulis dalam keadaan A per dengan sin A sama dengan B per dengan sin B. Okey, macam mana dapat B sin B, A dengan sin A tu? Okey, kita tengok segitiga ni. Okey, sin A, okey, nampak huruf A segitiga ni? Okey, ini adalah sudut A. Sin A tu, A ni adalah sudut A, iaitu kat sini, sudut A. So, A yang dekat sini, ini adalah sisi dia. Sisi yang bertentangan dengan sudut. So, sin A, ini sin A, jadi sisi bertentangan dengan sudut A adalah sini, A. So, A ni adalah sudut bertentangan dengan sudut A. Okey, manakala B ni pula, samalah macam A tadi. B sin B ni, B yang besar ni adalah sudut B. So, nak dapat B, dia kena tengok sudut yang bertentangan dengan sudut B. So, inilah B. Okey. Bila masa kita nak guna hukum sinus ni? Rumus sinus ni iaitu apabila kita ada diberi satu sudut, sama ada sudut B ke, sudut A ke atau sudut C. Lepas tu dia berkasih dua tepi, sama ada AC ataupun AB ataupun CB. Okey, lepas tu lagi satu syarat dia adalah diberi dua sudut dan satu tepi. Tak kisahlah sudut CB ke, sudut CA ke atau sudut AB dengan satu tepi, sama ada A, C atau B. Okey, kita try buat contoh. Lepas tu kita go through untuk sebelum kita buat contoh, kita tengok dulu rumus sinus, kosinus pula. Okey, rumus kosinus pula adalah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2AB cos C. Kalau nak senang ingat dia, ingat formula teorem Pythagoras, iaitu C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Maksud just tambah je, tolak 2AB cos C. Okey, dia juga boleh tulis dalam A kuasa 2 sama dengan C kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2CB cos A. Okey, cos A, cos C ni macam mana dapat dia? Dia macam sin tadi. A ni dapat dari sudut A. Lepas tu A ni, A kecil ni pula adalah sudut bertentangan dengan sudut A. Sisi yang bertentangan dengan sudut A. Maafkan saya. Okey, akhir sekali kita boleh juga tulis dalam bentuk B kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2AC darab pula dengan cos B. Okey, bila kita nak kena pakai rumus kosinus ni? Apabila ada dua sisi dan juga satu sudut. Okey, macam tak faham sikit kan? Okey, kita try buat soalan dulu. Okey, soalan pertama. Okey, dia bagi ada segitiga. Okey, ada segitiga. Kita buat sinus dulu ya. Ada segitiga. Lepas tu, dia ada sudut 55 dengan 36. Darjah dengan 36 darjah. Baik. Ya, contoh pertama, kita ada satu sisi dan juga dua sudut. Okey, ini kita akan guna rumus sinus. Okey,
Dia minta kita cari sisi AB, iaitu kita boleh wakilkan dia dalam X ataupun ikutlah sama ada dia bertetangga C kan, boleh taruh dia sebagai C ataupun garis AB. So soalan minta kita cari sisi untuk AB. So saya wakilkan dia dalam X sebab senang sikit kita nak tahu. Okay, first step. So kita wakilkan dia dalam persamaan kita ke atas ni. Sama ada sin A per A sama dengan sin B per B ataupun A per dengan sin A sama dengan B per dengan sin B. Sorry ya. Okay, so kita nak wakilkan. Kita kat sini kita ada satu sisi saja kan. So kita ambil lah yang belah kanan punya formula itu A dengan sin A. So A kita kat sini kita boleh wakilkan dengan X. Lepas tu sin dia kat sini adalah 55 darjah kan. Tengok sini. So 55 darjah jadi sin 55 sama dengan B kita 8 kan. So tulis 8 bahagi dengan sin 36 darjah. Jadi selesaikan je lah. Ini bawa ke sebelah. Jadi akan dapat X sama dengan 8 per dengan sin 36 darjah. Darab pula dengan sin 55 darjah. Jadi kita just kira saja macam biasa, ambil kalkulator kira 8 dengan 8 bahagi dengan sin 36. Lepas tu kita darab pula dengan sin 55 darjah. Jadi kita akan dapat 11.14. 11.1489. So kita ambil dalam 4 angka bererti pun boleh. So X sama dengan 11.14. Jadi sebelah dia 8, kita ambil 4 angka bererti saja. So kita gundahkan 4 tu jadi 5. Jadi 11.5 cm. Okay, ini contoh pertama. Boleh? Okay, kita pergi ke contoh kedua. Contoh kedua kita ambil contoh seterusnya. Dia bagi kat sini 70 darjah. Sini 36 darjah. Dan sini adalah 9.5 cm. Dia suruh kita cari X. So, caranya kat sini kita ada satu sisi. Pasal ada dua sudut. Tapi, kita nak cari X kan. So, kita try wakilkan dia. Kita pakailah sama ada sin A yang belakang. Kita try pakai yang sebelah kiri punya formula pula. Contohnya sin A. Sin A kita ambil sini 36. Bahagi dengan X. Sebab dia bertangan kan. So, bahagi dengan X. Lepas tu sama dengan sin. Sini tak tahu kan berapa kan. So, cara nak tahu yang sudut yang bertentangan dengan 95 ni, kita buat macam ni lah. Sudut pendalaman segitiga kan 180 darjah kan. So, kita tolak dengan jumlah-jumlah yang tinggal ni. So, 180 tolak dengan 70 tolak dengan 36. Jadi, kita akan dapat 74 darjah dekat sini. Jadi, sin 74. So, bahagikan dengan 9.5. So, buat macam tadi. Jadi, kita akan dapat X sama dengan
Sin 36 darjah bagi dengan sin 74 darjah. Lepas tu sini darab. Darab pula dengan 9.5. So kira je lah. Sin 36 bahagi dengan sin 74. Lepas tu darab pula dengan 9.5. Jadi kita akan dapat 5.8089. Jadi kita akan dapat 5.8089. Jadi kita ambil 4 angka berarti saja. Jadi kita boleh jadi 5.809 cm. Baik, itu untuk sinus. Okey, sekarang kita bergerak pula dekat cosinus. Saya nak buat dia. Okey, ada segi 3. Besar segi 3. Okey, cara kat sini, macam mana kita nak tahu A dengan C kan, formula cosinus kan adalah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tolak 2A tolak dengan 2 darab A darab B dengan cos C. Okey, macam mana kita nak tahu A dengan B tu kat mana? Mana satu C? So yang pertama buat piece, taruh dekat tempat yang ada sudut tu. So, okey, buat piece macam ni. So, kalau sudut yang dekat dengan jari kita tu, ini pun akan jadi A dan ini pula akan jadi B. So, automatic sini akan jadi C. Okey, faham? So, kita tu masukkan balik dalam formula kita. C kuasa 2 kita adalah X. So, tulis X kuasa 2. So, A kita ambil 12. Boleh sama ada 6 atau 12 dia jadi A. Boleh mana-mana. So, jadikan, contoh saya ambil 12 ya. 12 kuasa 2 tambah dengan 6 kuasa 2 tolak dengan 2. 2, A kita gaya adalah 12 kan, tolak dengan darab dengan 12. Lepas tu B kita 6. Darab dengan 6, cos kita kat sini berapa? 30 darjah. So tulis cos 30 darjah. Lepas tu kita siapkan je, just tambah 12 kuasa 2 tambah dengan 16 kuasa 2. Lepas tu tolak pula dengan 2 darab 12, darab dengan 6, darab dengan cos 30. Jadi, jawapan akhir korang akan dapat jawapannya macam ni. Sebentar ya, kita try kira sama-sama. So, 12 kuasa 2. Buat kurungan lah, 12 kuasa 2 tambah dengan 6 kuasa 2. Untuk kurungan, tolak. Lepas tu buka kurungan, 2 darab dengan 12, darab dengan 6. Lepas tu darab pula dengan cos. Masukkan nilai cos kita 30. So, tutup kurungan. Jadi, kita akan dapat 55.292. So, kat sini jangan buat apa-apa. Jangan bundarkan apa-apa lagi. Just tulis saja. So, sini kuasa 2 kan. Kita nak X saja kita buang kuasa 2 tu dengan punca kuasa. Jadi, bila punca kuasa, bila X kat sini dah punca kuasa, automatik sini pun kita punca kuasakan. So, nilai kita tadi tulis saja 55.292. Tulis saja. Just tulis macam bodoh-bodoh yang tu je. Jangan buat bundar apa lagi. Okey, lepas tu tekan punca kuasa. Tekan answer. So, kita akan dapat 7.43. X sama dengan 7.43.
3 kita ambil 4 angka berarti 4, 3, 5, 8 kan. So 8, jadi kita akan 7.436 cm. Tadi I sama dengan 7.436 cm. Boleh? Okay, sekarang kita try go through pergi soalan lain. Kita try buat lagi satu. Okay, kita try soalan ni pula ya. So, kita buat piece. So, saya wakilkan dia macam lukis. So, ini piece kita. Jadi, automatik kita punya A dengan B kita kat sini. So, automatik sini adalah C. So, cos C yang mana? Cos C yang ini. So, tulis formula, masukkan dalam formula kita. C tak ada nilai, so tulis X kuasa 2. Sama dengan A kita 6.6. Tak kisah sama ada A tu boleh jadi 5.2. B tu boleh jadi 6.6. 6.6 kuasa 2 tambah dengan 5.2 kuasa 2. Lepas tu tolak dengan 2. A kita 6.6. Darab pula dengan 5.2. Lepas tu darab dengan cos. Cos apa? Cos 125. 125 darjah. So, kita just kira macam biasa macam tadi. Kurungan 6.6 kuasa 2 tambah dengan 5.2. Kuasa 2 tutup kurungan. Tolak 2 darab dengan 6.6. Darab pula dengan 5.2. Lepas tu darab pula dengan cos 125. So, kita akan dapat. So, macam tadi kita nak nilai X saja kan. So, kita kena buang kuasa 2. Jadi, X. Buat punca kuasa siap-siap. Masukkan nilai kita. Ambil dalam 4 titik puluhan saja. Tak payah tulis semua. 109.9702 contohnya. Jangan bundar ya. Kemudian, tekan punca kuasa. Tekan answer. So, masuk kat sini baru kita boleh bundar. So, X sama dengan 10 point. Ambil 4 angka berhenti saja. 0.49 cm. So, itu jawapan akhir dia. Okay, kita try buat lagi satu ya. Sebelum kita pergi untuk luas segitiga. Jadi, untuk soalan terakhir ni. Baik, 6, 5, 10. Jadi, dia minta kita suruh cari data kita kat sini. Baik, dia beri sisi 6 cm, 10 cm dengan 5 cm. Dia suruh kita cari sudut C. So, macam mana nak kira dia? So, pertama, buat piece. Piece kita kat sini. Jadi, automatik sini A kita, sini B kita, jadi sini C. So, kita punya cos C kita adalah sini. So, dia minta kita cari theta. So, kita buat je macam biasa. Kita masukkan, kita tulis dulu dalam formula. So, C kuasa 2 kita 6. 6 kuasa 2 sama dengan
A kita boleh sama 5 atau 10. So, saya ambil 5 kuasa 2 tambah dengan 10 kuasa 2 tolak dengan 2 darab dengan 5 darab dengan 10. Lepas tu cos theta. Saya ambil theta. Boleh je nak tulis cos C ke ataupun cos apa-apalah kau nak tulis. Tapi saya ambil theta lah. So mula-mula kita 5 kuasa 2 dengan 10 kuasa 2 ni bawa pergi belah sana. So dia akan jadi macam ni. So 6 kuasa 2 akan kena tolak dengan 5 kuasa 2 tolak lagi dengan 10 kuasa 2. So kita akan dapat negatif 89. So kat sini 2 darab 5 darab 10. 5 darab 10, 50 darab dengan 2. So dapat so negatif lagi. So dapat negatif 100 cos theta. Jadi cara kedua untuk cara nak jadikan cos theta seorang-seorang. Jadi kita bagilah, kita pindahkan dah negatif 100 ke sana. So kita akan dapat cos theta sama dengan negatif 89 bagi dengan negatif 100. Negatif potong. So 89 bagi dengan kosong akan dapat 0.89 cos theta. So nak jadikan theta seorang-seorang saja. Jadi tekan shift, tekan cos. Lepas tu masukkan nilai kita itu 0.89. Jadi kita akan dapat theta sama dengan 27.12. Kita ambil yang 4 ke berarti sebelah dia 6 jadi 0.13 darjah. So theta kita adalah 27.13 darjah. Okey, benda ni kita buat benda yang sama juga kat sin tadi. So contohnya untuk sin juga kita macam nak cari theta juga kan. So saya bagi soalan lagi satu. Ini untuk sin pula, tadi untuk cos. Kalau suruh cari sudut. Okey, kita cari soalannya. So dia bagi 5 cm. 7 cm. Maaf ya. 7 cm. 5 cm. Patut sini pula 40 darjah. Dan lepas tu disuruh kita cari theta. So caranya, ini kita pakai cara formula sin pula. So buatlah macam tadi, sin tadi. Ini sin theta, jadi sin theta bahagi dengan, tengok sudut pertentangan dia 5. So bahagi dengan 5 sama dengan sin 40 darjah bahagi dengan 7. So 5 bawa sana, dia akan jadi sin 40 darjah bahagi 7. Lepas tu darab pulang 5. So kita kira ya. So sini akan jadi sin theta. Jadi sin 40 bahagi pula dengan 7 darab pula dengan 5. Jadi kita akan dapat, jangan bundakan lagi ya. So akan dapat 0.45913. Lepas tu sin theta. Okay, jangan buat apa-apa lagi. Lepas tu tekan shift, tekan sin, kemudian tekan answer. So akan dapat 27.33. So akan dapat theta sama dengan 27.33 darjah. So nilai theta dekat sini adalah 27.33 darjah. Baik, habis rumus cosinus dengan sinus. Sekarang kita akan pergi untuk luas segitiga. Okey, kali ni dia senang sikit je luas segitiga ni. Baik, luas segitiga ya. So luas segitiga. Okey, macam semua orang tahu, luas segitiga yang kita dah belajar dulu iaitu 1/2
darab pula dengan tapak, darab pula, lepas tu darab dengan tinggi. Kenapa kita pakai, okey, tapi kali ni saya akan ajar formula lagi satu untuk luas, iaitu 1/2 darab dengan A darab dengan B, lepas tu darab dengan sin B. Sekejap ya. Darab dengan sin C, maafkan saya, darab pula dengan sin C. Okey, beza formula yang pertama dengan formula yang kedua ni. Baik. Okay, untuk formula yang pertama ni, kita guna dia untuk formula sudut tegak. Kalau yang kedua ni, untuk segitiga yang macam tak ada sudut tegak, macam tak selari, semua kita pakai yang ini, formula ini. Okay, macam mana dapat 1/2 AB darab dengan sin C? Okay, hari ni kita, segitiga yang kita belajar ni bukan segitiga sudut tegak. Kita belajar segitiga yang bukan bersudut tegak. So, kita akan pakai formula 1/2 darab dengan AB darab dengan sin C. Okay, mana dapat AB, mana darab dengan sin C? So, kita bayangkan segitiga A, B, C. So, sini A kecil, sini B, sini pula C. Okay, benda ni dia macam hukum kosinus tadi. Buat piece. So, kita ambil 1/2 darab. Okey, kita ambil dari sini. Kita ambil yang bahagian sini saja. So, kita akan ambil 1/2 darab dengan A kita. Lepas tu darab pula dengan B kita. Lepas tu darab dengan sin C. Bukan cos ya, sin C. Sin C, iaitu sudut C kat sini. Okay, boleh. Nah, kalau nak pakai B, kalau nak dari sin B boleh, Imran? Boleh. So, kita tukar je lah. Piece kita pergi dekat B lah pula. So, buat macam ni. Buat piece. So, kita ada A dengan C. Jadi, 1/2 darab dengan A darab dengan C. Lepas tu sin B. Kalau A pun benda yang sama juga. Dia akan jadi 1/2 kita belah. So, dia ada C dengan B. Dia akan jadi 1/2 CB darab dengan sin A. Senang aja. Kalau tak boleh, kalau korang tak ingat formula, korang lukis. Segitiga tu. Okey, kita tengok contoh pertama. Okey, dia bagi segitiga. ABC. ABC. Lepas tu 8.9 darjah dengan 6.5 cm. Sebelah sini 9.5 cm. Okey, macam tadi saya ajar belah 2. So, A buat piece. Jadi, korang kena fokus yang ada kat sini saja. So, dia minta kita cari luas. Jadi, 1/2. A kita boleh je. Contoh saya ambil sini A, sini B kita. Jadi, 1/2 darab dengan 9.5. Darab pula dengan 6.5. Lepas tu, sin C kita 89 darjah. Jadi, kita akan dapat jawapan. Lalu kita settlekan yang belah sini dulu. Jadi 9.5 darab dengan 6.5. Lepas tu darab pula dengan sin 89. So kita akan dapat nombor ni. Bagi pula dengan 2. So kita akan dapat 30 point. Kita ambil 4 angka berarti 30.87. 87.
sentimeter persegi sebab kita cari luas. Okay, next kita try soalan lain pula. Itu 10. So macam tadi saya ajar belah 2. So tengok kat belah sini saja. Buat piece. So A ini jadi B kita. So ini sin kita. So tulis dalam formula 1/2 kat A kita 12. Lepas tu darab dengan B kita 7. Lepas tu darab dengan sin C itu iaitu 110 darjah. So kira je macam tadi. 12 darab 7 darab dengan sin 110. So kita akan dapat 78.934. Lepas tu terus bahagi dengan 2. Jadi kita akan dapat 39.46. Kita ambil 4 kan berhenti, kita bundakan 6 tu jadi 7. So kita akan dapat 39.47 cm persegi. Baik, setakat itu je untuk flashcard saya hari ni. Minta maaf kalau saya buat lambat, disebabkan ada sedikit masalah kesihatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.